Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua? Kembali bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panih Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Dan kita masih lagi berada dalam Minggu Rukun Iman temanya, dan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini dengan izin Allah, insya-Allah, iaitu beriman dengan kitab-kitab. Jadi sebelum kita menghuraikan lebih panjang, apa kata kita saksikan video ini terlebih dahulu. قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Alhamdulillah, korang semua setia kembali bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panih Cik Man. Baik, hari ini kita nak bincang satu lagi topik, dan Cik Man suka untuk menghuraikan hadis yang sama juga sebab kita masih lagi berada dalam satu hadis yang sama, iaitu berkenaan dengan hadis Umar. Hari ini kita bincang untuk rukun yang ketiga daripada rukun iman tema kita minggu ini, iaitu beriman dengan kitab. Di mana ketika Jibril, yang waktu tu orang tak kenal kecuali Nabi, dia bertanya, akhbirni anil iman, berikan pengetahuan kepada aku ataupun terangkan kepada aku tentang iman. Maka Nabi menjawab, al-iman, iman itu apa dia? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi. Stop, kita berhenti setakat itu. Iman itu ialah kamu beriman kepada Allah, kita dah huraikan. Dan para malaikatnya, kita dah huraikan. Dan kutubnya, itu dia punya plural lah. Maknanya dia punya jamak. Kutub itu plural. Korang belajar bahasa Inggeris, korang tahu. Dia punya singularnya kitab. Itu satu kitab kita panggil kitab. Kalau dua kitab, dua kitab. Kalau dua kitab kita panggil kitaban dalam grammatically bahasa Arab. Kalau banyak kita panggil kutub. Jadi kutub tu banyak kitab, kitab satu kitab. Jadi dalam hadis ini sebut kutub sebab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul bukan satu kitab, tapi kutub. Banyak kutub, banyak kitab. Aku pun tak keliru dah mana satu. Baik, tapi apa yang penting, beriman dan percaya kepada kitab merupakan salah satu daripada rukun iman. Kalau tak percaya, maka senang ceritanya keluar daripada agama Islam. Cuma apakah kitabnya, berapakah jumlahnya, maka yang tu yang kita nak huraikan. Cuma bila kita sebut dari segi dalil, apakah wujudnya dalil tentang kewujudan kitab-kitab ni? Ada Allah sebut dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan para rasul kami dengan bersama-sama mereka ada bukti-bukti. Jadi setiap nabi dan rasul yang turun ni ada bukti-bukti. Mukjizat-mukjizatnya. Kadang-kadang manusia ni dia tak percaya. Apa bukti engkau ni nabi kami? Tunjukkan magic. Maka nabi tunjukkan magic. Cuma kalau kita tengok Harry Potter tu magic lah. Tapi dalam istilah kita bincang tentang tauhid, tentang rasul, tentang kitab, kita panggil satu istilah iaitu mukjizat. Mukjizat ini adalah suatu perkara yang boleh melemahkan manusia yang cuba mencabar kebenaran yang Allah bawa. Salah satu daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ialah Al-Quran, dan ini merupakan kitab akhir zaman yang merupakan mukjizat yang paling agung dan tak boleh dikalahkan oleh mana-mana makhluk yang cuba untuk berusaha meniru sebagaimana Al-Quran. Jadi beriman kepada kitab adalah salah satu daripada rukun iman yang 6, dan kita wajib percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Dulu masa sekolah rendah, kita belajar yang famous lah. Yang famous kita belajar ada 4 kitab, iaitu kitab Taurat diturunkan kepada, ulang balik dek, diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan akhirnya kitab yang terakhir yang memberikan kesimpulan yang meliputi seluruh kandungan isi-isi kitab, iaitu Al-Quranul Karim ataupun Mushaf Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keempat-empat kitab ni memang disebut dalam dalil wajib percaya. Sebenarnya itu 4 yang kita belajarlah. Tapi ada banyak lagi lembaran-lembaran selain daripada ni, diturunkan kepada Musa, diturunkan kepada Ibrahim, suhuf. Suhuf ini lembaran-lembaran. Dia tak tebal macam kitab.
kitab ini dia lebih tebal daripada suhuf. Maka diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam yang mungkin kita tahu ataupun kita tak terbaca, bahkan kita kena yakin pada setiap Nabi dan Rasul itu memang ada diutuskan ataupun diberikan bukti, diberikan kitab, diberikan kelengkapan, diberikan lembaran-lembaran, diberikan arahan-arahan ataupun perintah-perintah, larangan-larangan yang berbentuk bertulis. Cuma yang popularnya 4. Maka kita wajib percaya. Kalau kita menafikan salah satu kitab, Cik Man, saya percaya 3 je, majoriti lah tu kot, takkan tak boleh? Kafir, keluar daripada Islam. Kerana apabila kita menafikan salah satu daripada nama kitab, bermakna kita menafikan salah satu daripada perkataan di dalam Al-Quran. Satu huruf pun tak boleh keluar daripada agama Islam. Itu betapa pentingnya segala isi kandungan Al-Quran yang merupakan kitab akhir zaman untuk kita percaya word by word. Maksudnya demi perkataan, setiap perkataan itu jangan diubah. Maka itu menunjukkan keimanan kita kepada perkara-perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak kumpulkan balik soalan-soalan yang seterusnya berkenaan dengan kitab, tapi kita jangan ke mana-mana sebab kita masih lagi ada ruang waktu untuk bahaskan berkenaan dengan kitab. Ada yang tanya juga, Cik Man, kitab ni bahasa apa? Bahasa Arab ke bahasa Melayu? Dua-dua boleh, dek. Kitab ni bahasa Arab sebenarnya. Yang Cik Man bacakan tadi tu, hadis tu kan bahasa Arab. Nabi kan orang Arab ke Nabi orang Pucung? Nabi orang Arab, bangsa Arab. Maka Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan bahasa yang Nabi bertutur. So bila Nabi sebut antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, itu kitab, maka kitab bahasa Arab. Habis kita cakap cikgu-cikgu dekat sekolah, lepas tu budak-budak pun lepak-lepak cakap kitab, kerana banyak perkataan Melayu yang telah dieksport import daripada bahasa Arab. Jadi sebab tu kita orang Melayu ni, masyarakat kita tak susah untuk belajar bahasa Arab sebab kita dah familiar dengan perkataan-perkataan Arab, dan keistimewaan bahasa Arab itu sendiri mudah untuk dihadam dan juga untuk diingati. Kita kalau tilawah Al-Quran peringkat antara bangsa, peringkat dunia yang selalu menang daripada negara mana? Daripada negara kita. Jadi jangan sesekali kita rasa jauh daripada bahasa kitab suci Al-Quran. Sebab senang nak hafal. Kadang tak faham pun, tapi kita hafal. Allah bagi kemudahan untuk kita tu masuk dalam kepala. Cuma kita nak faham dan amalkan. Jadi untuk lebih faham lagi, kita kembali selepas ini. Kembali bersama Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Dalam rancangan apa? Jawapan Panih Cik Man. Alhamdulillah kepada yang setia dan kepada yang baru masuk, sekarang ni sedang berada dalam Jawapan Panih Cik Man dan kita sedang bincang pasal beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Baik. Sekarang ni Cik Man nak petik sikit daripada ayat daripada surah Al-Hadid itu, wa anzalna ma'ahumul kitab. Dan kami telah turunkan kepada mereka kitab-kitab bersama-sama mereka. Mereka tu siapa? Para nabi dan rasul, kitab-kitab. Baik, apakah maksud kitab-kitab dalam ayat ini? Dia bukan semata-mata yang kita faham macam kitab geografi, kitab matematik yang kadang-kadang main baling-baling macam tu, main pijak, boleh letak dekat bawah punggung lagi dan seumpamanya, tak ada penghormatan. Walaupun sebenarnya itu ilmu, geografi ke matematik itu ilmu yang kita wajib hormat, tak boleh kita nak pijak-pijak. Apatah lagi kitab, itu segala isi kandungan yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul. Jadi maksud kitab dalam ayat ini lebih merujuk kepada hukum hakam. Kita tengok dalam kitab. Contohnya khusus Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab akhir zaman. Dalam banyak-banyak mujizat Nabi Muhammad yang pelik-pelik, yang kita rasa itulah yang paling power, sebenarnya yang paling unik, yang paling pelik, yang paling hebat, yang paling besar sekali ialah Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu kita dapat tengok tiap-tiap hari. Apa yang peliknya? Biasa aja saya tengok, kertas pun tulisan dengan dakwat. Rasanya yang paling power sekali mungkin mukjizat Nabi yang air keluar daripada celah-celah jari, ataupun Nabi boleh belah bulan. Jadi mungkin kita kata apa yang peliknya? Quran kita boleh tengok sampai hari ini, yang belah bulan tu kita tak boleh tengok. Mungkin kalau kita hidup sezaman dengan Nabi sahaja kita boleh tengok, ataupun air keluar daripada celah jari pun kita tak tengok sebab kita tak ada pada zaman Nabi. Tapi Al-Quran sampai sekarang, selalunya benda yang memang selalu ada tiap-tiap hari itu tak pelik pun sebab dah biasa. Baik, peliknya Al-Quran, powernya Al-Quran bukan sebab dia orang kata satu perkara yang boleh buat magic ataupun perkara-perkara yang luar biasa daripada akal. Tetapi ajaibnya Al-Quran, ia adalah satu sistem yang sangat sempurna dan merupakan kalam Allah.
daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan kalam manusia, yang tidak akan masuk pada Al-Quran itu sebarang kelemahan dan tidak boleh ditiru. Sebab tu kitab Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat yang teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sesuai dengan keadaan masyarakat ketika itu yang pandai berkata-kata, pandai mengarang ayat, pandai mengubah syair. Pada zaman jahiliah, nak kata orang Arab ni, Arab Quraisy ini, sebelum Nabi lahir, Arab ini memang terkenal dengan kepetahan bercakap. Kemudian diorang ni memang ada tempat yang diorang persembahkan syair-syair mereka, yang mereka bangga dengan syair-syair daripada puak masing-masing. Sampaikan ada 7 syair yang telah diukir dengan tinta ataupun dakwat emas yang telah digantungkan di Kaabah sebelum kelahiran Nabi. Nak kata power bangsa Arab ini dalam berkata-kata, maka sudah pastilah apabila Allah nak menurunkan mukjizat yang paling agung adalah mukjizat yang boleh mematahkan perkara yang paling power di kalangan bangsa Arab. Contohlah, Cik Man nak beritahu, pada zaman Nabi Musa dulu kan dia orang terkenal dengan sihir. Sikit-sikit tongkat boleh tukar jadi ular, sikit-sikit tongkat boleh tukar jadi ular. Tu paling power lah. Sebab tu antara mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa, tongkat Nabi Musa boleh tukar jadi ular, lagi besar daripada ular kau ahli sihir, telan lagi ular-ular kau. Maka tewas. Mukjizat tewas perbuatan-perbuatan sihir dan khurafat ahli-ahli sihir Firaun ketika itu. Tapi pada zaman Nabi Muhammad diutuskan sebagai rasul, perkara yang paling hebat yang boleh dilakukan oleh masyarakat Arab Quraisy ataupun masyarakat Arab secara umum ketika itu ialah mereka petah berkata-kata, boleh gubah syair. Maka sebab itu Allah turunkan suatu undang-undang ataupun satu mukjizat, iaitu yang berupa penulisan, yang berupa perkataan, yang berupa sesuatu yang boleh diungkapkan, ayat-ayat, iaitu firman Allah yang tidak boleh ditewaskan oleh mana-mana ayat. Ayat Allah paling power, tak boleh ditewaskan oleh ayat-ayat penyair daripada bangsa-bangsa Arab, walaupun pernah digantung dengan dakwat ataupun tinta emas pada zaman sebelum Nabi dibangkitkan sebagai Rasul. Jadi kitab Al-Quran ini memang tak boleh dicabar oleh mana-mana manusia. Walaupun pada zaman Nabi, ketika Nabi hidup lagi, ada beberapa individu yang mendakwa dia seorang Nabi. Nabi palsu lah. Antaranya Musailamah Al-Kadzab. Itu Musailamah sang penipu, si penipu. Kemudian dia mendakwa dia Nabi. Dan kemudian dia buat surah ataupun ayat-ayat tertentu tetap tidak menyamai Al-Quran. Walaupun kadang-kadang setengah kita kata, alah macam senang aja nak tiru Quran. Hujung-hujung ayat dia kan semua sama aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu syair saya boleh buat. Betul. Tapi Quran kita kena tahu bukan sahaja kuat ataupun power dari segi lafaz, bahkan power dan sempurna dari segi makna yang tersirat, yang tu memang manusia tak boleh buat. Bahkan meliputi dunia dan akhirat. Itulah kehebatan Al-Quran yang merupakan kitab yang terakhir dan salah satu daripada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasul yang wajib kita beriman kepadanya. Jadi kita kena faham situasi ini. Mukjizat Al-Quran, walaupun kita nampak mushaf tu ciptaan manusia lah, kertas, kemudian ada dakwat tu, tetapi isi kandungannya adalah wahyu ataupun kalam Allah. Dan bila sebut tentang kalam Allah, dia bersifat abadi, dia bukan makhluk. Al-Quran tu ayat yang kita baca itu bukan makhluk, walaupun ada di kalangan mazhab yang tertentu mengatakan Al-Quran itu makhluk, sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah, percakapan Allah. Macam mana pula kita nak kaitkan makhluk dengan zat Allah yang bersifat abadi dan azali? Maknanya kalau misalnya kita katakan kalam Allah itu makhluk, bermakna Allah itu seolah-olah kita kaitkan makhluk. Maka Al-Quran yang sebenar-benarnya dari segi hakikat adalah sesuatu yang sama kewujudannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Cuma yang kita baca di mushaf itu dengan diturunkan dalam bentuk ataupun dipersembahkan dalam bentuk penulisan, maka dakwat dan kertas itu adalah makhluk. So kena bezakan mushaf yang kita pegang dengan Al-Quran sebagai kalam Allah. Dua perkara yang sangat berbeza. Kita jangan ke mana-mana, kita masih lagi dalam perbahasan beriman dengan kitab, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kita masih ada lagi Cik Man mengulik-ngulik soalan-soalan daripada netizen dan kita masih lagi dalam perbahasan beriman dengan kitab-kitab. Okey, jadi sebagaimana yang kita maklum bahawa 4 kitab yang paling popular yang kita belajar daripada kecil dulu, Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Sebenarnya banyak lagi kitab-kitab lain yang tidak disebutkan nama dan juga suhuf ataupun lembaran-lembaran yang diturunkan pada para nabi dan rasul yang wajib kita beriman. Baik. Kerana apa kita wajib beriman? Sebab itu salah satu daripada perintah Allah Subhanahu Taala yang disebut dalam hadis Umar tadi tu. Waktu Jibril datang bertanyakan tentang apakah itu iman. Akhbirni anil iman. Baik, ada beberapa persoalan daripada netizen. Netizen tanya, Cik Man, masih ada tak Injil sekarang ini ataupun kitab Taurat ataupun Zabur? Persoalan tentang Injil, Taurat dan Zabur. Satu perkara yang kita perlu tahu ialah antara 4 kitab ini yang Allah jamin untuk pelihara ialah Al-Quran sahaja. Sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikra. Zikra ini Al-Quran lah. Zikra itu maksudnya peringatan. Jadi Al-Quran ini sebenarnya ada banyak nama. Antaranya Asy-Syifa, iaitu penyembuh. Memang Quran penyembuh daripada kekufuran ataupun kesesatan. Kemudian Az-Zikra, iaitu yang membawa maksud peringatan. Memang Al-Quran itu peringatan. Dan antara kandungan-kandungan yang Allah selitkan dalam Al-Quran ialah beringat tentang hari akhirat, beringat tentang azab Allah. Jadi Allah telah menjamin Dia menurunkan Quran dan Dia juga yang akan memeliharanya. Sebab tu daripada zaman Nabi sampailah ke hari kiamat, tak ada mana-mana makhluk yang boleh challenge ataupun menyahut cabaran Allah untuk buat ayat yang paling pendek ataupun surah yang paling pendek yang kualitinya bukan sahaja dari segi lafaz, bahkan dari segi makna dan dari segi tuntutan dan kekuatan yang boleh menyempurnakan kehidupan manusia sama macam Quran. Kalau dari segi lafaz mungkin kau boleh buat ayat cantik. Contohnya macam nabi-nabi palsu yang ada pada zaman Nabi ataupun sesudahnya. Sekarang ni pun mungkin ada juga yang mengaku jadi Nabi. Kan? Boleh buat ayat cantik sebab engkau pakar bahasa, engkau ambil kos bahasa. Tapi dari segi makna, adakah dia bersifat universal ataupun kekuatan dia meliputi dunia dan akhirat? Yang tu tak dapat nan hado yo. Maknanya Al-Quran satu kitab yang bukan sahaja lafaznya istimewa, maksudnya sangat-sangat istimewa sebab dia datang dari zat yang tidak boleh ditewaskan ataupun yang tidak sama dengan mana-mana zat alam semesta ini. Okey. Persoalan. Jadi kembali balik kepada persoalan netizen tadi, Cik Man, apakah perbezaan antara kitab-kitabnya? Maka yang 3 kitab tadi itu tidak mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipelihara sampai ke hari kiamat. Sebab tu bila kita tengok Injil dan kita tengok kitab-kitab yang lain, sebaik sahaja diangkat Nabi Isa ataupun ketersediaan nabi-nabi yang telah diturunkan kitab itu kepada mereka, maka kitab-kitab ini telah diubah oleh ulama-ulama mereka. Kitab-kitab ini telah diselewengkan dan Injil pun ada banyak jenis ataupun ada banyak kategori. Ada banyak ulama-ulama di kalangan mereka yang menguasai kitab-kitab tersebut dan ubah berdasarkan hawa nafsu ataupun keuntungan yang mereka dapat hasil daripada pengubahan tersebut berbanding dengan Al-Quran. Mana-mana orang pun tak boleh ubah dan Al-Quran tidak mengikut hawa nafsu sesiapa. Bahkan kita yang terpaksa dan mesti serta wajib tunduk dengan Al-Quran. Jadi apa yang terkandung dalam Injil ataupun Taurat ataupun Zabur yang telah diturunkan pada Nabi sebelum itu, maka invalid, tidak sah lagi untuk diamalkan sekarang kecuali apa-apa hukum daripada 3 kitab itu yang telah dipindahkan ke dalam Al-Quran, maka kita dikatakan beriman dengan Al-Quran. Maknanya Quran itu dia menerangkan tentang Injil, menerangkan tentang Zabur, menerangkan tentang Taurat, maka kita wajib beriman Taurat, Zabur dan Injil kerana ia datang sebagai salah satu lafaz daripada Al-Quran. Baik. Kemudian soalan seterusnya daripada netizen, Cik Man, bolehkah kita baca Injil? Bila sebut Injil ni kita akan teringat gereja. So bila kita sebut tentang gereja, kita akan bahaskan hukum pergi ke gereja, masuk dalam gereja, berbual dengan padri, kemudian mungkin kita tengok belek-belek kitab dia. Baik, Cik Man nak terangkan sikit pengalaman Cik Man di Mesir dulu. Memang ada dijual Injil
dengan keadaan dia lah. Mungkin sudah diselewengkan ataupun mungkin asli dan seumpamanya, yang tu di luar perbahasan kita lah. Jadi Injil tu dalam bahasa Arab sebab Mesir memang dia menggunakan bahasa Arab. Bila sekali buka itu bagi orang yang tak pernah nampak ataupun mungkin dia pun tak dapat nak bezakan, sekali lalu tu memang sama macam Quran sebab dia ditulis dalam bahasa Arab. Jadi bila persoalan kata boleh ke kita baca Injil? Boleh dengan beberapa syarat. Yang pertamanya kita mesti tahu dan kita mesti ada ilmu untuk membezakan antara Injil dengan Al-Quran. Sebab kita bimbang kalau kita tak ada ilmu baca Injil dan kita percaya, kita nampak wah lebih kurang sama macam Quran dan kita mengamalkan tuntutannya, sedangkan Al-Quran pun kita tak beramal dengannya, maka ini boleh menjejaskan akidah kita. Jadi bagi orang yang memang diambil kos ataupun bidang muqaranah al-adyan, perbandingan antara agama, jadi agama nabi-nabi yang terdahulu ataupun agama orang-orang yang terdahulu, manhaj ataupun sistem kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul terdahulu, kemudian adanya Injil yang dijual. Jadi dia dapat beza. Dia baca tu hanya semata-mata untuk menambah ilmu pengetahuan. Semoga nanti dia dapat berhujah ataupun berjidal dengan orang-orang yang masih berpegang dengan kitab tersebut yang tidak invalid lagi, yang sepatutnya kita berpegang dengan Al-Quran. Maka atas niat ini, atas tujuan ini, tak ada masalah untuk kita baca Injil. Senang cerita macam inilah. Tak boleh baca kalau dengan membaca itu kita sesat. Dan boleh baca dengan ilmu, bahkan dengan membaca Injil itu nanti kita boleh mematahkan hujah-hujah ahli kitab. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ayat Allah dalam Quran. Dan hendaklah kamu berbincang, berjidal, berhujah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Kadang-kadang mereka berhujah dengan kita dengan memetik apa yang mereka dapat daripada Injil, sedangkan mereka sembunyikan sebahagian yang lain. Ini salah satu daripada perangai puak-puak Yahudi. Dia petik dengan apa yang ada dalam kitab, sama ada dia sembunyikan yang lain ataupun apa yang dia petik itu dia pergi tukar balik. Ini salah satu daripada bentuk penipuan. Maka itu antara hikmahnya kita perlu menguasai ilmu tentang keempat-empat kitab ataupun ilmu tentang suhuf-suhuf dan kitab-kitab yang diturunkan pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Jadi seterusnya ada persoalan Cik Man, apakah keperluan manusia ini untuk beriman kepada kitab? Baik, ada beberapa keperluan dan ada beberapa faedah. Yang pertama, kitab-kitab ini menjadi rujukan. Pada zaman Nabi Musa, umat-umat yang mengikut Nabi Musa merujuk kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka. Pada zaman Nabi Isa, umat yang mengikut Nabi Isa merujuk kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, iaitu Injil. Yang Musa tadi Taurat, yang Zabur tadi diturunkan kepada Nabi Daud. Setiap umat ada sistem. Ada orang kata, alah kita beli mesin basuh kan ada manual, ada buku manual. Mesin basuh kau pakai buku manual mesin mesin pengisar ataupun blender, memang tak jadilah kau masuk selimut dalam blender, kau masuk cili dalam washing machine. Begitu juga dengan Al-Quran. Sedangkan dalam hal dunia pun kau minta buku manual yang betul-betul tepat, kalau tak rosak mesin itu, apatah lagi dalam hal yang berkenaan dengan masa depan akhirat. Sudah pastinya Al-Quran sebagai salah satu daripada sistem yang boleh menguruskan kehidupan kita bukan saja di dunia, bahkan di akhirat. Salah guna kitab, maka akan musnah sistem kita di dunia, lebih-lebih lagi menyeramkan di akhirat. Jadi itu antara faedah. Baik, faedah dia ada banyak Cik Man akan huraikan. Yang kedua pula faedahnya ialah menjadi sumber kepada hukum hakam. Maka zaman Nabi Isa, hukum hakamnya merujuk kepada Injil. Zaman Nabi Muhammad, hukum hakam merujuk kepada Al-Quran. Apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Zaman Nabi dulu diharamkan, zaman Nabi sekarang diharuskan. Contohnya minuman-minuman yang dibolehkan, minuman-minuman yang tak dibolehkan. Innamal khamru, Allah sebut arak ataupun yang memabukkan. Kemudian binatang-binatang yang tak boleh, Allah sebut secara jelas. Lahmal khinzir, daging babi dan seumpamanya. Maka itu sebagai sumber hukum hakam, supaya kita boleh tahu apa benda yang kita boleh buat dan apa benda yang kita tak boleh buat. Dan yang ketiga, faedah kita mempelajari dan beriman dengan kitab untuk menjaga agama. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kamu bertelagah dalam suatu urusan, maka rujuklah kepada Allah dan Rasul. Nabi sudah tak ada. Jadi kita nak rujuk siapa? Kita rujuk apa yang Nabi bawa, iaitu kitab Al-Quran yang Nabi pernah huraikan kekal sampai akhir zaman sebagai penyelamat agama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dapat Cik Man kongsikan pada episod kali ini. Beriman dengan kitab-kitab merupakan salah satu daripada rukun iman yang wajib kita tanam dalam jiwa kita. InsyaAllah di masa akan datang kita akan huraikan topik-topik yang lebih menarik. Dan jangan lupa untuk bersama jawapan Pan Cik Man di hari-hari yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.